Daripada Persatuan IMAT, kami ada buat program street dakwah. Penyampaian kami tak sampai 5 minit pun. So untuk penyampaian pada hari ini, tajuk kenapa kita perlu bersyukur. So untuk antara sebab kenapa kita perlu bersyukur, bila kita diberikan ganjaran yang kecil, bila kita bersyukur dengan ganjaran yang kecil, insya-Allah ganjaran yang lebih besar akan datang. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku kepada kamu, dan sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi bila kita bersyukur terhadap sesuatu nikmat, jadi Allah akan tambahkan nikmat tu sebab kita bersyukur. Sebab contoh, macam kita, harta kita tak banyak, tapi kita bersyukur, jadi Allah akan tambahkan dengan rasa kecukupan dengan harta kita. InsyaAllah. Lepas tu kita bersyukur kepada Allah kerana diberi nikmat, diberi pernafasan dengan sempurna. Ini antara nikmat yang terbesar lah. Sebab kita contoh, kita baru bangun dari tidur, kadang-kadang ada orang pernah dengar kan, macam kes orang meninggal ketika tidur kan. Itu Allah masih bagi peluang lah. Macam Imam Ghazali cakap, kita ni diberikan hidup sebab kita banyak dosa. Jadi Allah bagi masa untuk bertaubat. Macam tu. Bersyukur ni kita seperti macam kita dapat makan, kita dapat ilmu, tu pun bersyukur juga. Kalau saya macam dekat point tu, nikmat diberi bernafas, itu salah satu nikmat yang terbesar lah. Kita harus sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat, walaupun besar atau kecil. Macam tu. So apa yang kita dapat tu, kita tak boleh fikir benda yang dah lebih. So maksudnya apa yang kita dapat tu tak payah fikir banyak lah. Just terima je. Tak kisah apa yang kita dapat. Itu je lah kot. Diberi nikmat juga memiliki ibu bapa yang sempurna. Misalnya ada kawan-kawan kita yang sudah kehilangan ibu bapa dia, sudah hilang lah rasa kasih sayang dah. Hilang kasih sayang ibu kita ni, yang ada lagi ibu bapa, perlulah bersyukurlah kerana diberi lagi nikmat tu. Itu nikmat negara dalam keadaan yang aman. Misalnya kita perlu bersyukur kerana kita dilahirkan dalam negara yang majoritinya umat Islam. Kalau kita dilahirkan daripada negara-negara yang minoritinya umat-umat lain, macam mana? Susah kan kita nak solat ke apa, nak cari masjid dekat ke, nak dengar macam-macam ni ke, ada. Jadi itulah kita. Bagi saya, selagi kita masih ada mak bapak, kita janganlah mensia-siakan peluang tu dengan berdahaka kepada kedua ibu bapa kita, sebab keredaan Allah itu berdasarkan keredaan ibu bapa kita. Kalau kita nak redha Allah, kita kena dapat redha ibu bapa kita dulu. Itu daripada saya. Kita kena bersyukur dengan rezeki yang kita ada, sebab Allah akan ganti dengan rezeki yang baru. Kalau tu lebih banyak lah. Kita kena sentiasa bersyukur walaupun kadang-kadang kita tak ada duit kita macam banyak sangat kekurangan kan. Tapi sebenarnya benda tu ada hikmah kan. Mungkin kita tak nak guna duit kita kat tempat yang salah, masa tu pula kita kehilangan duit lah. Masa tu dalam masa yang sama, macam telefon rosak ke, kenderaan rosak ke, mungkin Allah tak nak kita labur kepada tempat yang salah lah. Itu yang dia buatkan kita gunakan duit tu untuk repair apa. Sebab itu saya alami lah. Syukur ni orang kata sebenarnya bukan senang tau. Banyak ujian yang kita lalui, segala ujian-ujian, sedih dan sebagainya. Jadi contohlah, kita dapat apa kata, GPA kita 3.49. Itu sikit lagi nak rekan. Kan, betul kan? Itu waktu itulah Allah nak uji kita. Allah nak uji kita betapa tingginya keimanan kita, betapa kita boleh bersyukur. Bersyukur ni sebenarnya tahap pertama. Tahap keduanya adalah redha. Redha Allah ni
untuk kita sampai tahap redha ni dengan sesuatu perkara, itulah sekuat-kuat iman, insya-Allah. Dari segi fizikal, dalam berjalan dapat menunaikan solat, ada satu ustaz ni dia orang pernah berkata, kalau macam kita orang kata salah satu seorang hamba. Okey. Seorang hamba yang memang cukup sifat dia, memang orang kata cukup nikmat dia dari segi fizikal ke mental. Lepas tu kita tak solat. Rasanya itu adalah salah satu benda yang orang kata memang satu azab lah bagi kita. Sebab ada orang je tak boleh rukuk, tak boleh sujud. So ustaz tu kata rahmat, orang kata bagi orang yang sihat adalah rahmat, dia boleh bersujud, boleh rukuk tapi tak menunaikan solat. Dan terima kasih juga untuk orang. Ini pun satu nikmat juga kita dapat berjumpa. Tak banyak dapat sampaikan, cukup dapat sedikit pun sudah dapat membantu untuk menjadikan itu punya street dakwah sebenarnya. Betul.